Perkataan rasuah berasal daripada bahasa Arab al-rishwah yang membawa maksud habuan atau upah. Al-rishwah juga adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau orang lain dengan harapan agar hakim itu menyembelahi pihaknya dan memenangkannya. Dari segi istilah bahasa pula, rasuah merupakan jenayah atau kesalahan undang-undang iaitu pemberian untuk menumbuk rusuk seperti menyogok atau menyuap yang dapat mempengaruhi tindakan atau keputusan yang sepatutnya didasarkan pada keadilan, namun keputusan adalah untuk kepuasan pribadi. Dari surah Al-Baqarah, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Hukum perbuatan rasuah ini adalah haram dan berdosa besar. Hal ini demikian kerana rasuah mampu meruntuhkan keseluruhan sistem keadilan yang wujud dalam sebuah komuniti, dan kemungkinan besar seseorang itu akan mendapatkan keuntungan atau keistimewaan dengan cara yang tidak adil. Walaupun dianggap sebagai hadiah, namun niat sebenar dalam hati itu yang menentukan apa motif tingkah laku kita sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Nur Syatrah binti Muhammad Adib. Jadi kita akan pergi ke isi yang pertama, iaitu iaitu pendidikan moral dan etika. Jadi bagaimana dengan adanya peningkatan pendidikan moral dan etika ini mampu menangani dan membanteras kejahatan rasuah yang semakin berleluasa. Jadi pertama, dengan adanya pendidikan moral ini, ia dapat secara tidak langsung dapat membentuk dan membina kesedaran yang kukuh di kalangan masyarakat. Nilai-nilai moral ini boleh juga menjadi asas tindakan manusia sebelum melakukan suatu perkara yang bermoral ataupun tidak bermoral. Jadi dengan memberikan pendedahan atau memberi tunjuk ajar kepada seluruh masyarakat, lebih-lebih lagi kepada orang yang sudah memasuki alam pekerjaan, ia dapat membantu mengurangkan lagi kecenderungan seseorang itu untuk melakukan perkara-perkara gejala-gejala rasuah ini. Poin yang kedua adalah dengan adanya peningkatan pendidikan moral dan etika yang tinggi dalam diri seseorang, seorang itu mampu meningkatkan empati dan rasa prihatin terhadap orang lain. Jadi, apabila seseorang itu memahami dan menghargai keperluan hak orang lain, mereka akan lebih cenderung untuk mengelakkan amalan rasuah ini yang boleh mendatangkan kerugian kepada orang lain. Bukan itu saja, kegiatan rasuah ini juga boleh dikategorikan sebagai salah satu amalan dan perbuatan yang boleh menindas serta menganiaya orang lain. Lebih teruk lagi, jika ianya terjadi kepada saudara sesama Islam kita sendiri. Poin yang terakhir adalah dengan adanya peningkatan pendidikan moral dan etika ini, ia dapat membentuk dan membangunkan insaniah serta integriti dan penuh dengan perasaan tanggungjawab dalam diri seseorang. Hal ini kerana dengan adanya pembangunan insaniah dan integriti dalam diri setiap masyarakat, kebarangkalian untuk mereka melakukan perbuatan terkutuk itu adalah sangat rendah kerana mereka sedar bahawa tindakan yang mereka lakukan itu kerana mereka sedar akan tindakan tersebut adalah melanggar nilai-nilai moral seharian mereka dan mereka telah membuat perkara yang jelas ditentang oleh syariah Islam. Jadi dengan adanya etika pada diri seseorang, mereka dapat memartabatkan lagi syariah Islam serta menegakkan keadilan dengan adil dan saksama tanpa sebarang unsur penindasan atau berlaku zalim ke atas orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firah Fauzan. Jadi sebagai orang Islam, kita sudah tahu rasuah itu akan membahayakan kehidupan kita. Jadi antara salah satu inisiatif untuk menggunakan rasuah ialah penerapan nilai agama dalam kehidupan kita. Jadi pelbagai cara yang dapat dilakukan untuk menerapkan nilai agama dalam kehidupan. Antaranya ialah yang pertama, kita dapat penerapan pendidikan agama dalam kehidupan. Hal ini dapat diterapkan melalui sekolah rendah ataupun sekolah menengah
dalam kalangan generasi muda. Bab kata pepatah, melentur bulu biar dari rebungnya. Aktiviti ini dapat dilakukan secara aktiviti sekolah seperti melakukan ceramah ataupun tazkirah. Kemudian, kita boleh mengadakan program perlawanan sukan dan isukan. Inisiatif ini nampak receh, tapi kita boleh mengadakan perlawanan mengikut tata tertib dalam Islam, iaitu seperti memakai pakaian menutup aurat. Selain itu, kita boleh mengadakan solat Jumaat, solat berjemaah dan tazkirah dalam perlawanan tersebut supaya dapat meningkatkan nilai agama masing-masing. Seterusnya, pemimpin juga perlu memainkan peranan yang penting dalam hal ini. Jadi pemimpin perlulah menjadi teladan kepada rakyat-rakyat mereka. Dengan itu, pemimpin perlu menunjuk akhlak yang mulia supaya kita dapat memerangi rasuah. Pemimpin juga janganlah terlibat dalam apa-apa aktiviti rasuah, kerana ia akan mencerminkan negara dan juga rakyat akan kurang kepercayaan kepada pemimpin. Dan pemimpin juga perlu mengamalkan ilmu agama dalam kehidupan supaya pemimpin menjadi idola ataupun suri teladan ataupun pengukur bagi generasi muda ataupun rakyat untuk memerangi rasuah. Dan akhir sekali, sebagai seorang Islam, kita perlulah memilih rakan yang betul, kerana rakan yang positif akan membawa kita ke jalan yang benar. Cara-cara untuk memilih rakan yang betul ini adalah kita perlu melihat pegangan mereka ataupun nilai-nilai mereka. Kita juga boleh melihat akhlak mereka, sama ada mereka ini menerapkan nilai agama dalam kehidupan mereka ataupun tidak. Dengan memilih rakan yang positif juga, kita dapat meningkatkan jati diri kita supaya kita lebih kuat dalam memerangi rasuah. Dan akhir sekali, rakan yang positif ini akan sentiasa membantu kita ataupun memotivasikan kita jika kita melakukan sesuatu perkara yang sesat ataupun terpesong dalam agama Islam. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sabrina binti Syaiful Anwar. Jadi pada hari ini, saya akan membincangkan tentang peranan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ataupun SPRM. SPRM adalah satu badan penguatkuasaan undang-undang di Malaysia yang bertanggungjawab untuk mencegah dan membanteras rasuah. Dalam konteks Islam, peranan SPRM dalam mencegah rasuah sangat penting dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Rasuah atau suap adalah perbuatan yang dilarang sama sekali dalam Islam. Rasuah dianggap sebagai salah satu bentuk ketidakadilan dan penyalahgunaan kuasa yang merugikan individu dan masyarakat. Di Malaysia, usaha memerangi rasuah amat dipandang serius. SPRM memainkan peranan penting dalam memastikan ketelusan, integriti dan accountability dalam sektor awam dan swasta. Untuk memerangi rasuah secara berkesan, SPRM beroperasi di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Tujuan SPRM ditubuhkan adalah untuk menyediakan rangka kerja undang-undang untuk operasi SPRM, memastikan ia mempunyai kuasa dan alat yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya dengan berkesan. Selain itu, kuasa ini termasuk keupayaan untuk menjalankan carian, merampas aset dan memanggil individu untuk disoal siasat. Akta SPRM merangkumi 3 perkara, iaitu kesalahan dan penalti, perlindungan pemberi maklumat dan pencegahan dan pendidikan. Untuk kesalahan dan penalti, Akta SPRM menggariskan pelbagai kesalahan berkaitan rasuah dan hukuman yang sepadan. Akta tersebut mentakrifkan rasuah sebagai tawaran, pemberian, penerimaan atau permintaan apa-apa suapan sebagai dorongan atau ganjaran bagi mana-mana orang untuk melakukan atau mengelak daripada melakukan apa-apa perbuatan. Penalti bagi kesalahan rasuah boleh terdiri daripada denda hingga penjara bergantung kepada keterukan kesalahan. Yang kedua, bagi perlindungan pemberi maklumat, kita menyedari kepentingan menggalakkan individu melaporkan rasuah. Akta SPRM menyediakan perlindungan kepada pemberi maklumat. Pemberi maklumat yang memberikan maklumat tentang kesalahan rasuah dilindungi daripada sebarang liability sibil atau jenayah,
memastikan keselamatan dan kerahsiaan mereka. Peruntukan ini bertujuan untuk mewujudkan persekitaran yang kondusif untuk individu tampil ke hadapan dan mendedahkan amalan rasuah tanpa rasa takut akan tindak balas mereka. Bagi pencegahan dan pendidikan, Akta SPRM bukan sahaja tertumpu kepada penyiasatan dan pendakwaan rasuah, tetapi juga menekankan pencegahan dan pendidikan. SPRM bertanggungjawab menggalakkan kesedaran dan mendidik orang ramai tentang kesan buruk rasuah. Melalui pelbagai program jangkauan dan kempen, SPRM berhasrat untuk menyemai budaya integriti dan etika dalam masyarakat. Terdapat beberapa peranan SPRM dalam mencegah rasuah menurut perspektif Islam. Yang pertama, mewujudkan keadilan. SPRM telah berusaha untuk memastikan keadilan dalam masyarakat dengan mencegah rasuah. Rasuah menyebabkan ketidakadilan dan merugikan masyarakat secara umum. Dengan memerangi rasuah, SPRM dapat membantu mewujudkan prinsip keadilan yang sangat ditekankan dalam Islam. Yang kedua, menjaga amanah. SPRM bertanggungjawab untuk memastikan amanah dan kejujuran dalam pemerintahan dan sektor awam. Rasuah melibatkan pelanggaran terhadap amanah dan mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada pejabat publik. Dengan mencegah dan menghukum rasuah, SPRM membantu menjaga prinsip al-amanah yang penting dalam Islam. Poin yang ketiga iaitu membentuk kesedaran masyarakat. SPRM melibatkan diri dalam aktiviti kesedaran dan pendedahan terhadap rasuah kepada masyarakat. Ini termasuk program pendidikan, ceramah dan penerbitan bahan-bahan berkaitan untuk meningkatkan kesedaran tentang bahaya rasuah. Dalam Islam, pendidikan dan kesedaran adalah penting dalam menggalakkan masyarakat untuk menjauhi perbuatan yang merosakkan seperti rasuah. Poin yang terakhir iaitu menjatuhkan hukuman yang setimpal. SPRM menyiasat, mengumpulkan bukti dan membawa kes-kes rasuah ke pengadilan. Dalam Islam, sistem perundangan menghargai penerapan hukuman yang setimpal terhadap pelaku kejahatan. Dengan menghukum mereka yang terlibat dalam rasuah, SPRM membantu menjalankan prinsip pembalasan ataupun kisas dan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syahadat. Saya akan terangkan tentang penguasaan undang-undang dan hukuman dalam membanteras rasuah. Pertama sekali, tiada nas dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang menetapkan hukuman bagi kesalahan rasuah. Tetapi hukuman itu boleh ditetapkan oleh ulul amri atau pemerintah dengan menempati hukum syarak. Oleh itu, hukuman ta'zir diperkenankan iaitu hukuman yang tidak ada nas syarak mengikut pertimbangan ulul amri atau hakim dengan mengambil kira keadaan sekeliling. Sama ada ianya memerlukan hukuman yang berat atau ringan dan melihat kepada situasi seseorang sehingga dia sanggup melakukan jenayah tersebut. Seterusnya, hukuman penjara. Ia disyariatkan dalam Islam berdasarkan dalil daripada Al-Quran seperti dalam surah An-Nisa ayat ke-15. Ayat ini dengan jelas menunjukkan hukuman tahanan di rumah kepada penzina. Diperkenankan di zaman awal Islam yang kemudian telah dibatalkan dengan turunnya ayat kedua surah An-Nur, iaitu penzina mestilah diperkenakan hukuman sebatan. Terdapat juga dalil daripada riwayat daripada Bahas bin Hakim bahawa Nabi Muhammad SAW telah menahan seorang lelaki semata-mata kerana tuduhan kepadanya kemudian melepaskannya. Di samping itu, kebanyakan ulama empat mazhab mengharuskan hukuman denda kepada pesalah-pesalah rasuah. Pandangan ini juga diikuti oleh Khulafa' ar-Rasyidin dan di kalangan para sahabat-sahabat besar Nabi Muhammad SAW berdasarkan kepada dalil-dalil. Daripada Ibnu Talha, dia bertanya, "Wahai Nabi Allah, aku telah memberi arak untuk anak-anak yatim di bawah jagaanku." Jawab Nabi Muhammad SAW, "Tuangkan dan pecahkan sempayan tersebut." Hadis di atas menegaskan bahawa Nabi Muhammad SAW menghukum tuan punya arak itu dengan memecahkan tempayan bekas arak itu, menunjukkan harusnya hukuman denda kepada pesalah-pesalah berkenaan. Dengan ini, ia dapat menghentikan tingkah laku negatif. Selain itu, hukuman yang boleh dikenakan kepada penjenayah dalam Islam ialah hukuman jilid atau sebat sebagai hukuman takzir berdasarkan daripada dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah dan ijma' ulama. Contohnya, berdasarkan dalil Al-Quran, Allah berfirman yang bermaksud, "Pezina perempuan dan pezina lelaki hendaklah kamu jilid atau sebat setiap seorang daripada keduanya dengan 100 kali jilid." Surah An-Nur ayat kedua. Berdasarkan ayat-ayat di atas, Allah memerintahkan hukuman jilid atau sebat menunjukkan bahawa hukuman jilid adalah syariat adalah Islam. Tujuannya adalah untuk memberikan pengajaran di samping memberi amaran kepada umat Islam agar menjauhi diri daripada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buang kerja atau dipecat daripada jawatan yang dipegang dan ekoran daripada itu juga boleh ditarik hak-haknya seperti hak pencen dan umpamanya. Hukuman takzir dilaksanakan kepada setiap pegawai dan kaki tangan kerajaan yang mengambil harta dengan cara yang tidak halal seperti memberi dan menerima rasuah. Saidina Umar Al-Khattab juga telah memecat pegawainya kerana kesalahan minum arak.
Berdasarkan Undang-Undang Seksyen 17B atau Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2019 menetapkan perbuatan memberi atau menawarkan rasuah sama ada beratnya dengan kesalahan menerima rasuah. Jika disabitkan kesalahan boleh dihukum sama berat dengan kesalahan Seksyen 17A iaitu menerima rasuah dengan penjara maksimum 20 tahun dan didenda tidak kurang 5 kali nilai suapan jika suapan dapat dinilai atau 10,000 mana yang lebih tinggi. Terima kasih. Sebagai rumusan segala perbincangan di atas, kita sebagai seorang rakyat Malaysia yang bertanggungjawab dan mempunyai maruah bangsa dan negara yang perlu dibela, kita seharusnya mengaplikasikan dan mengambil cakna tentang usaha-usaha yang telah diketengahkan oleh semua pihak di pelbagai platform. Hal ini bagi mengelakkan serta mencegah perbuatan keji ini daripada terus menjadi kebiasaan dan seterusnya merosakkan para peneraju bangsa dan negara pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.